Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali kepada peserta-peserta setia CDL dan selamat datang kepada peserta yang baru mengikuti siri CDL Hands-on Online Session. Alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi kerana hari ini dengan izinnya kita dapat bersiaran langsung sekali lagi bagi siri CDL Hands-on Online Session IPG siri yang ke-40. Saya, Puan Nurhaidah Rahmat dari IPG Kampus Darul Aman selaku moderator anda pada hari ini. Baiklah, tanpa melengah-lengahkan masa lagi seperti biasa, saya mempersilakan Datuk Dr. Mahinder Singh untuk sesi beliau iaitu CDL Snippet Reflect On. Dipersilakan. Terima kasih kepada semua guru-guru yang dapat bersama pada petang ini. Hari ini tajuk saya berkaitan dengan Confucian Leadership. Apa yang diutarakan oleh Confucius? Dan ada perkara yang saya baca dan lepas tu saya hayati sendiri sebagai seorang pegawai di kementerian dan juga sebagai guru dan sebagainya. So wise leadership inilah yang saya gunakan sebagai rujukan. Timeless wisdom from the ancient Chinese. So, kita ada banyak style kepimpinan, banyak kebijaksanaan dalam kepimpinan. Kebijaksanaan ini atau wisdom ini adalah satu yang penting. Kalau kita belajar baca sejarah ya, Sultanate Melaka, Kesultanan Melaka, kita tahu bahawa Sultan sentiasa ada orang-orang yang bijak bersama beliau. Kerana walaupun dia ada pandangan, dia sentiasa akan minta juga pandangan daripada yang lain. So, itu menjadi satu daripada kewajipan seorang pemimpin, sentiasa terbuka untuk mendengar idea daripada orang. So, mari kita lihat satu perkara yang penting yang diutarakan dalam Confucian Leadership ini. So, dalam apa yang diutarakan dalam Confucian Leadership ni, dia mengutamakan karakter. Nah, sebut terjemahan yang tepat ialah perwatakan, tambahan etika, tingkah laku, manners, right? Kita kadang-kala dalam sistem sekolah kita ada murid kita, mungkin dia tak dapatlah 8A. Tapi he is the champion or she is the champion of manners. Sentiasa beradab. Dalam menjalankan tugas saya sentiasa muliakan staf-staf yang mempunyai adab yang tertinggi. Bagi saya kalau orang rajin, orang kerja keras tapi tak ada adab ya, hilang makna dia. Dan itulah yang diutarakan bahawa perwatakan, etika, tingkah laku, manners ini lebih penting daripada personality. Dan nak bina karakter ni kita bina melalui pembelajaran. Kita belajar, kita contohi orang lain dan kita mengasuh diri kita sendiri. We cultivate. Tadi siapa kita lihat dan kita belajar. Dan saya suka kata-kata hikmah oleh Confucius ini. If your plan is for 1 year, kalau you rancang untuk setahun, then plant rice. If your plan is for 10 years, plant trees. If your plan is for 100 years, educate children. Begitulah pentingnya pendidikan. Kalau kita nak sebuah negara yang maju, sebuah negara yang harmoni, dalam keadaan harmonis, sebuah negara yang sentiasa menghargai keamanan, sikap perpaduan dan sebagainya, dalam kalangan masyarakat bantu-membantu nilai yang tertinggi, then it's always about education. Dalam masyarakat barat, dia sangat fokus kepada personality, iaitu kepribadian luaran. Tetapi bagi masyarakat Confucian, karakter adalah ciri dalaman, inner self, dari dalam apa yang ada dalam minda dan fikiran orang itu. Dan personality adalah luaran, outer self. So, saya sendiri pun boleh lihat. Kadang-kadang orang outer self ni, kalau kita lihat, kita ingat, wow, hebat. Tapi kita boleh uji orang itu dalam keadaan yang lain. Mungkin kita dapati bahawa the inner self
tak secocok dengan outer self itu. So, karakter inilah yang membina tingkah laku kita dan kemudiannya personality kita. Asasnya ialah karakter daripada dalam. Kita punya manners dan thoughts, kita punya pemikiran mencerminkan tingkah laku kita, our behavior. Tingkah laku kita akan menjadi amalan kita. Amalan kita akan menjadi karakter kita. Karakter kita akan menjadi our destiny. Akhirnya apa yang akan jadi kepada kita destiny. Dan akhirnya kita tinggalkan legasi. Kita bertugas di sekolah, kita bersara, apa jua pun kita akan dari hasil daripada tingkah laku karakter kita yang membina secara keseluruhan personality kita dari dalaman dan untuk mempamerkan luaran yang secocok dengan yang dalaman, inner self kita, maka kita boleh tinggalkan legacy di sekolah. Dan banyak guru-guru tinggalkan legacy. Bagaimana kita boleh menguji individu tentang nilai dia, tentang karakter dia dan sebagainya. Satu, beri dia tugasan yang sukar dan teliti kebolehannya. Kalau dia banyak merungut dan sebagainya, itu akan memberi satu ciri tentang karakter. Benarkan, nombor dua, benarkan seseorang mengurus hal kewangan dan teliti integritinya. Itu cara yang terbaik. Bagaimana? Kita cikgu banyak juga diberi tugas-tugas integriti ini ya. Tentang kutip wang daripada murid dan sebagainya. Itu semua mencerminkan, mempamerkan integriti kita dan juga dalam keadaan yang lain. Tetapkan matlamat yang tertinggi bagi cabaran dan benarkan individu itu untuk mengenal pasti pelan tindakan. Kemudian teliti kebijaksanaan dia dalam nak menyelesaikan berdasarkan pelan tindakan. Yang keempat, beri cabaran dalam bentuk kontroversi, sesuatu yang kontra. Dan teliti individu itu akan kompromi tak tentang prinsip-prinsip dia. Kerana nak meringankan, kerana hanya nak selesaikan kontroversi, maka prinsip digadaikan. Yang kelima, letakkan individu dalam pelbagai situasi dan lihat akan karakter sebenar. Letakkan individu dalam situasi yang susah, sukar, kompleks serta bahaya dan teliti akan ketabahan beliau. Itu akan menguji courage, ketabahan. So tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa ramai pemimpin akan menguji subordinate mereka, staf mereka melalui cara. Dan itu menjadi satu cultivation of karakter kita bila kita diberi satu-satu tugas. Kalau kita anggap tugas itu sebagai beban, dan kita mungkin tak akan belajar apa jua. Akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan kita adalah hasil nilai dan bukannya perasaan. Nilai yang kita pegang adalah penting. It's always about values. Nilai, nilai, nilai. So life is the product of values, not feelings, decisions or situations. So kita sentiasa kena fikirkan apa nilai yang kita pegang, yang menjadi tunjang kepada karakter kita. Bukan saja personality kita. So tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Kita masuk ke slide yang terakhir. Dan saya nak bacakan, kalau anda lihat di sebelah kanan, when it is obvious that the goals cannot be reached. Bila matlamat tidak boleh dicapai, don't adjust the goals. Jangan tukar goalpost. Adjust the action. Kita tambahkan latihan. Kalau matlamat pendidikan di negara kita tidak tercapai, kita kena lihat kembali proses kita. Kita kena lihat kembali apa yang berlaku dalam bilik darjah. Bukannya kita, kerana matematik susah, maka kita mengurangkan atau merendahkan matlamat yang nak dicapai. No. You must maintain, tapi tukar proses.
di mana kita kena buat pembetulan. Mungkin tentang kurikulum, mungkin tentang cara kita mengajar. So tuan-tuan dan puan-puan, ingat ilmu itu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber, daripada makalah, majalah dan sebagainya. So masa cuti ini pergilah kalau boleh ada masa ke kedai macam Popular, MPH, ada buku-buku. Untuk masa cuti ini kalau boleh baca sebuah buku pun it's fine. Right? Bukan semua buku mahal, ada buku yang memberi diskaun yang sangat baik kan. So tuan-tuan dan puan-puan bacalah. Kalau ada masa baca juga surat khabar sebab ilmu itu penting. Akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Mahendrasin di atas perkongsian beliau sebentar tadi. Sebelum kita mulakan sesi perkongsian seterusnya, sukacita saya maklumkan link kehadiran akan dikongsi oleh urus setia di akhir sesi nanti. Jangan lupa untuk like, follow dan share Facebook dan YouTube rasmi Connecting Dots Learning. Rakaman sesi ini juga nanti boleh dilihat semula di portal Connecting Dots Learning. Baiklah, tanpa melengah-lengahkan masa lagi, saya mempersilakan Puan Nur Adibah Khairiah binti Tio Abdullah yang merupakan seorang pensyarah dan juga jurulatih kurikulum dari Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perlis untuk berkongsi dengan kita semua dengan tajuknya Online Games versus Physical Activity, Killing of Human Values. Tajuk yang sangat menarik dan jaranglah saya dengar tajuk sebegini. Jadi insya-Allah kita ikuti sehingga akhir. Sekiranya ada sebarang persoalan peserta-peserta boleh mencatatkan di ruangan komen. Kita akan ajukan kepada Puan Adibah nanti. Tanpa melengahkan masa sekali lagi, saya mempersilakan Puan Adibah. Dipersilakan. Terima kasih kepada Puan Waidah, rakan pensyarah dari LPG Darul Aman dan juga rakan-rakan saya lah. Okey, pada hari ini sekejap saya share skrin dulu. Terima kasih admin. Okey, terima kasih pada kita punya moderator hari ini, Puan Waidah. Salam Malaysia Madani dan salam ABC, anak baik lagi cerdik. Saya okay, next. Hari ini saya akan bentangkan sharing lah, lebih pada sharing pada tajuk online games versus aktiviti fizikal, yang mana kita tahu benda tu yang menjadi bualan mulut lah merata-rata sekarang. Okay, saya sekarang bertugas seperti mana yang dimaklumkan, saya bertugas di IPGM Kampus Perlis sebagai jurulatih kurikulum dan mendapat pendidikan di Universiti Malaya. Dan sekarang pun tengah further study dalam bidang yang sama lah dengan sport science. Okay, next. Jadi saya cut short lah untuk kenal diri. Okay, lepas kita tengok pada tarifan aktiviti fizikal lah, sebab hari ni kita nak membincangkan tentang aktiviti fizikal and online games kan. Okay, kalau mengikut info sihat lah oleh Kementerian Kesihatan, info sihat mentakrifkan aktiviti fizikal sebagai semua pergerakan badan yang menggunakan tenaga, iaitu seperti duduk, bangun, berlari, melompat, mendaki dan segala aktiviti rekreasi. Dia antara jenis aktiviti rekreasi yang kita boleh tengok atau fizikal, sama ada bergerak dan beredar, bergerak tanpa beredar. Contohnya bergerak tanpa beredar, kita main chess lah. Maksudnya kita duduk kat situ, kita tak beredar lah. Bergerak dengan alatan, contohnya kita main football dan petang dan sebagainya. Itu adalah aktiviti fizikal bergerak dengan alatan lah. Bersenam itu juga terlibat bersukan dan berekreasi. Tapi yang kita dok faham, bersukan saja aktiviti fizikal, sebenarnya banyak lagi aktiviti yang menggunakan seluruh badan tu
dan pergerakan adalah ditakdirkan sebagai aktiviti fizikal. Okey, kalau sebagai contoh, kita tengok memang aktiviti fizikal ni dipromotkan oleh banyak kementerian, terutamanya Kementerian Kesihatan. Jadi ini antara poster yang kita dapat lihatlah, menjadikan aktiviti fizikal sebagai rutin iaitu sasar 10,000 langkah. Ni dalam poster ni kita nampaklah aktiviti fizikal yang kita boleh lakukan sebagai rutin, maksudnya kalau paling kurang pun 3 kali seminggu macam tu. Dan juga digariskan faedah-faedah kesihatan melalui fizikal, contohnya menguatkan tulang, menghindari penyakit jantung, postur yang bagus, mengurangkan risiko stroke, mengurangkan kemurungan. Ini pun antara masalah sekarang lah. Kebanyakan antara kita yang menjadi buruh, stres, kita kata depression. Saya rasa bersama kita pun ada antara guru-guru pelatih yang dia merasa kemurungan apabila datangnya musim hantar assignment, kan? Jadi inilah antara salah satu kaedah yang ataupun aktiviti yang boleh dilakukan untuk mengurangkan kemurungan. Okay, next. Okay, kalau kita tengok, yang ni pun kebanyakannya saya search dari sumber-sumber online. Jadi juga digariskan piramid aktiviti fizikal kanak-kanak, di mana kebanyakan kita mempunyai anak-anak kecil dan kita adalah pendidik. Jadi ini adalah digariskan piramid fizikal. Kita dapat lihat aktiviti yang setiap hari perlu dilakukan oleh kanak-kanak, iaitu seperti bermain di taman permainan, 5 ke 6 kali seminggu berbasikal, bermain bola, 2 ke 3 kali. Dan yang atas sekali ada juga permainan video, tapi sangat sikit di mana mungkin seminggu sekali ataupun dihadkan sejam ke 2 jam. Kalau kita dapat lihat poster sebelah kanan iaitu tip penjagaan kesihatan mental, di mana salah satu adalah aktiviti yang digunakan untuk penjagaan kesihatan mental adalah lakukan aktiviti fizikal ataupun senaman berjalan dan beriadah. Jadi dikaitkan balik macam tadi itu. Depression, itu salah satu aktiviti fizikal ni dapat membantulah. Apabila kita menjalankan aktiviti fizikal, kita release tension, sambil tu kita tengok jalan tu kita menengok keadaan sekeliling yang nyaman, yang cantik, terutamanya kalau kita berada di kampus lah. Ataupun sekarang dah banyak taman permainan atau taman rekreasi. Tak adalah terperuk kat dalam bilik sebab menengok gadget sahaja. Okay, next. Okay, tadi kita dah tengok definasi tentang aktiviti fizikal. Sekarang kita tengok pula definisi permainan dalam talian ataupun online game. Online game ni adalah permainan di mana pengguna bermain serentak antara satu sama lain dalam persekitaran maya ataupun secara dalam talian lah. Maksudnya secara maya, sama ada dia guna sebarang gadget. Kejayaan salah satu, kita nak kata kejayaan game tu, contoh yang kita kata PUBG ke Minecraft berjaya adalah bergantung pada lawatan bulang pemain. Maksudnya berapa banyak kali pemain tu duk bulang main game yang sama atau pada pengalaman peribadi pemain. Itu adalah permainan dalam talian lah. Dan kita boleh tengok permainan dalam talian adalah seperti video game, dan sebenarnya permainan talian ni lah yang e-sport yang kita berbualkan. Kita lebih pada sekarang kita guna e-sport daripada kita duk sebut online game. E-sport ni sebenarnya adalah sebahagian daripada permainan dalam talian. Dia dihasilkan, maksudnya mendorong pada e-sport tu asal-asalnya permainan dalam talian yang telah dipopularkan di negara Korea. Okay, next. Okay, kalau kita tengok kebaikan, kita tidak menyangkal pada bahawa permainan talian juga boleh membantu meningkatkan kemahiran kognitif
Berbanding tadi kita tengok kebaikan aktiviti fizikal. Tapi permainan dalam talian still, maksudnya dia juga ada kebaikan. Seperti menyelesaikan masalah, sebab apabila bermain, pemain akan memang menyelesaikan masalah. Contoh, apa yang permainan yang dimainkan? Membuat keputusan, susun strategi. Ini membolehkan pemain antara permainan talian, kebaikannya membolehkan pemain berinteraksi antara satu sama lain. Tapi dalam alam maya lah, nak kata dia tidak berinteraksi pun tidak juga kan. Sebab dalam tu apabila kita tengok, dia boleh ada chat antara rakan dan dia boleh berbual sebab benda tu online. Dan online game ni juga dimain oleh semua lapisan umur dan lapisan masyarakat lah. Okay, next. Okay, cuba kita tengok siapa mereka. Saya rasa antara, kalau tuan-tuan puan-puan pensyarah dan cikgu yang umur lebih kurang bayar saya lah. Sebab saya dah dekat hujung-hujung 40-an. Jadi kita confirm kita akan kenal Cristiano Ronaldo, Usain Bolt, Lionel Messi. Sebab yang tu adalah atlet-atlet dan bintang-bintang yang sangat terkenal dalam game masing-masing. Siapa tak kenal Ronaldo kan? Portugal footballer. Macam tu juga Messi, Usain Bolt. Kita memang benda tu macam kita menganggap dia sebagai ikon. Sebab 8 kali gold medal. The fastest man. Kan? Setakat ni rasanya tak ada lagi yang memecahkan rekod dia lah. 8 kali Olympic gold. Tetapi bagi golongan-golongan yang itu, sebab mereka ni terlibat dengan game fizikal, aktiviti fizikal, iaitu sukan secara fizikal. Tapi saya tengok sekarang, kalau kita tengok golongan-golongan guru pelatih kita, anak-anak muda, remaja, belia-belia yang umur bawah 30-an, saya rasa silap-silap kita tanya, kita tunjuk yang 3 gambar pertama, diorang dah tak kenal siapa. Yang diorang kenal, Lee Sang-hyuk, Kim Tae-sang dengan Luka. Kan? Ataupun saya nak baca pun nama nickname dalam online game pun takut tersilap. Apa? Faker. Yeah. Ini antara yang bintang yang terkenal lah. Kalau kita tengok yang pada remaja, kita lebih mengenali yang 3 di belakang tu. Sebab mereka adalah bintang yang sedang menyinar di dalam e-sport dan online game. Okay, next. Okay, saya rasa yang ni lah. Kalau tadi saya try lah tunjuk kat student saya, kenal tak siapa? Boleh kata majority lah. Dia orang boleh sebut dengan tepat nama bintang ini. Dia Lee Sang-hyuk. Saya siap tanya macam mana nak pronounce nama kan. Dia merupakan the best lah antara sekarang best player dalam League of Legends dalam e-sport. Itu yang menjadi kegilaan lah orang remaja sekarang tu, yang kita tengok ramai remaja kita rambut pun macam itulah kan. Sebab benda tu apabila sesuatu dah menjadi pujaan, dia akan meniru semua yang orang yang dipuja. Okay, next. Okay, ni antara top online games. Betul ke semua ahli-ahli kalau rasanya pensyarah biasa tak main dekat game ni? Mungkin antara guru-guru pelatih kita lah. Okay, ini antara yang sampai kalau kita tengok gambar hujung tu sampai macam ke stadium lah. Kita ke stadium tengok bola, tapi diorang ke stadium tu untuk ke indoor stadium untuk tengok online game lah. Itu kita nampak perubahan permainan online ni apabila berubahnya penggunaan digital dalam kehidupan harian kita.
Jadi kita tidak boleh menafikan, sebab apabila dengan dunia digital ni banyak benda berubah. Okay, next. Okay, ni antara yang, tapi yang ni saya cuma nak menarik minat je lah tuan-tuan dan puan-puan. Gamifikasi. Ni adalah saya rasa salah satu bidang kepakaran Puan Rawaidah lah, rakan moderator kita. Sebab kalau menurut beberapa kajian, gamifikasi ni ditakrifkan sebagai penggunaan permainan yang mempunyai unsur reka bentuk dalam konteks bukan permainan. Dan Kurnia juga menyebut ia sebagai satu kaedah pelaksanaan pengajaran yang berasaskan elemen reka bentuk permainan dalam konteks bukan permainan. Sebab gamifikasi, kalau kita tengok akhir-akhir ini, terutamanya selepas PKP, guru-guru kita banyak menggunakan gamifikasi dalam PDPC. Dan kalau mengikut kajian, beberapa kajian yang saya dapat lihat, yang saya baca sekali imbas, memang gamifikasi ini dapat menarik minat student untuk bergiat aktif lah dalam PDPC. Yang ni saya tidak akan bincang secara detail lah, sebab yang ni bukan kepakaran saya. Tapi apabila kita tengok online game semua, ternampak gamifikasi. Jadi saya masukkan sekali lah. Okay, next. Okay, kita tengok online game versus aktiviti fizikal. Kalau kita tengok ada, saya kelaskan sebagai kepada 5 lah. Aktiviti fizikal. Kalau kita tengok aktiviti fizikal ataupun kita sebagai kalau layman kita selalu panggil sukan lah kan. Boleh membantu menggalakkan kecerdasan fizikal. Yang tu memang yang kita tahu dari kecil lagi kita dah ditanamkan bahawa aktiviti fizikal boleh membantu menggalakkan kecerdasan fizikal. Nama pun fizikal kan. Meningkatkan koordinasi dan meningkatkan kesihatan keseluruhan, maksudnya mental, physical, health dan segalanya. Manakala kalau kita tengok permainan video ataupun online game, ia menjadikan fizikal kita tidak aktif dan menyumbang kepada gaya hidup yang lebih tidak aktif. Maksudnya dia hanya duduk dan main game. Dia gerak pun jari-jarinya main game kan. Kedua, kita boleh lihat perbezaan dia antara interaksi, iaitu interaksi sosial. Di mana aktiviti fizikal ataupun sukan selalu melibatkan interaksi sosial, sama ada melalui bermain dengan pasukan. Jaranglah kita main seorang-seorang, kecuali berrekreasi ke, jogging ataupun slow jog. Yang tu brisk walk. Itu saya kena buat seorang-seorang. Yang ni kita lebih pada fokus pada interaksi sosial, di mana kita bermain dengan pasukan atau bersaing dengan rakan-rakan lain ataupun masyarakat. Maksudnya bukan seorang-seorang lah, lebih dari 2. Jadi ini boleh menggalakkan kemahiran sosial. Apabila ramai, kemahiran sosial kita, macam mana kita nak bergaul, nak berkomunikasi, kerja berpasukan. Apabila contoh game, kita main game berpasukan, semestinya kita kena berkomunikasi dan bekerjasama, berbincang strategi dalam kumpulan kita. Yang mana semuanya penting dalam aspek kehidupan. Automatik kita bercakap, takkan kita tak berborak kan? Tak bercakap, tak berkomunikasi. Macam untuk ada anak-anak kita yang OKU pun, dia masih berkomunikasi tapi menggunakan sign language. Tapi berbandingkan dengan permainan video, dia juga tak dinafikan. Dia juga melibatkan interaksi sosial. Tetapi interaksi sosial dalam permainan video ini adalah dalam talian ataupun secara maya sahaja. Dia sering dilakukan dalam tak mempunyai faedah yang mana seperti interaksi bersemuka. Kan?
Maksudnya kalau kita susun strategi pun on the spot baru kita main. Ni tak, dia sambil main sambil menyusun strategi. Berbeza lah. Yang perbezaan ketiga adalah pengalaman sebenar. Di mana aktiviti fizikal menyediakan pengalaman hidup sebenar yang boleh meningkatkan kemahiran dan pengetahuan yang boleh digunakan selain daripada sukan itu sendiri. Contohnya, bermain sukan boleh membantu membangunkan kemahiran kepimpinan seperti mana yang tadi ada yang disebut kepimpinan oleh Datuk Mahendra tadi pada awal session. Jadi sebab apabila kita bermain, contohnya dalam permainan yang berpasukan, semestinya salah seorang akan dilantik jadi ketua, dia akan lead. Jadi di situ kita akan belajar apabila kita dilantik jadi ketua pasukan, kita akan belajar macam mana memimpin dan untuk memimpin ahli-ahli pasukan kita untuk mencapai kejayaan dan menyusun strategi. Dan meningkatkan kebolehan menyelesaikan masalah. Contohnya, apabila masalah, kenapa kita kalah? Dia akan berbincanglah macam mana untuk menyelesaikan masalah. Di sana, mereka akan berkomunikasi. Jadi, situlah dia akan, macam mana kata, dia akan jumpa situasi yang sebenar dalam kehidupan dia sebenarnya. Keempat, iaitu pendedahan luar. Di mana banyak sukan dimainkan di luar ataupun maksudnya di luar bilik ataupun di luar rumah. Di mana kita mendapat udara segar dan alam semua jadi. Ini boleh membantu mengurangkan tekanan, meningkatkan mood dan memberikan rasa kesejahteraan apabila kita duduk dalam kawasan yang hijau, bumi yang indah kita tengok kan. Di tepi laut dengan tiupan angin dan bunyi ombak. Berbeza dengan permainan video. Kalau permainan video lebih pada dimain di dalam rumah ataupun di dalam condition yang tertutup lah. Lagi seronok tertutup dengan bunyi game yang kuat, lagi seronok lah kan bagi pemain online game lah. Beza dengan kita pemain yang suka bermain di outdoor. Jadi apabila permainan video ni dia boleh menyebabkan kekurangan pendedahan pada cahaya semula jadi dan udara segar. Itu yang kadang-kadang dengan keadaan tu yang dia akan merasa dia terperap kat dalam kegelapan. Yang tu yang kadang-kadang apabila dengan kekalahan dia akan rasa stres. Okey, yang satu last perbezaan dia antara online game dengan aktiviti fizikal adalah pengalaman yang berbeza. Di mana aktiviti fizikal menawarkan pelbagai pengalaman daripada pelbagai jenis sukan pada tahap persaingan yang berbeza. Ada yang setakat kita main seronok-seronok secara rekreasi, antara ahli keluarga kita, ni antara jiran tetangga, ni antara untuk bersaing untuk aktiviti fizikal kita sampai ke satu tahap kita bersaing di antara tahap lebih tinggi iaitu pertandingan. Itu masuk mana-mana kejohanan. Kadang-kadang jadi di sana kita mendapat pengalaman yang berbeza, tahap persaingan yang berbeza. Dari kita main-main seronok-seronok, antara melakukan aktiviti seronok-seronok sahaja dalam keluarga dan kita dah mewakili kelab ataupun kita mewakili institusi kita, mewakili negeri dan mewakili negara. Di sana kita mendapat pelbagai saingan yang berbeza dan perasaan yang berbeza lah, dengan bangga, dengan kita dapat berkomunikasi dengan pelbagai golongan yang berbeza. Jadi kepelbagaian ini boleh membantu mengekalkan perkara yang menarik dan mencabar sebenarnya. Iaitu juga bagus untuk perkembangan peribadi. Jadi berbeza dengan kalau kita tengok permainan video, di mana permainan video juga menawarkan pelbagai jenis permainan. Sampailah kalau kita tengok the latest permainan online game ni, sudah dipertandingkan di peringkat
sukansi dan sebagainya. Jadi dia jadi e-sport di mana yang dia menawarkan hadiah yang sangat lumayan, di mana kita tengok tadi salah seorang bintang kita siap boleh dengan hasil hadiah permainan online tu dia boleh beli rumah yang berjuta ringgit, yang berjuta lah, ringgit lah, ringgit duit kita kan. Jadi tetapi bagi permainan video ni dia tidak menawarkan tahap kepelbagaian yang sama dari segi cabaran fizikal dan mental. Dia lebih pada mental lah kalau kita tengok main online game. Saat kita tepuk susun strategi. Fizikal tetap kalau bandingan aktiviti fizikal dia menggerakkan jari je lah untuk main online game kan. Okay, next. Ni antara isu lah yang di mana kita dah tengok tadi definisi dan kebaikan aktiviti fizikal berbanding dengan permainan online. Okay. Jadi adakah seperti mana tajuk yang kita nak bincangkan, killing human value. Jadi macam kita dengar tadi, human value macam etika, adab, nilai, dan yang sekarang kita tengah yang Kementerian Pendidikan kita sendiri telah melancarkan Karamah Insaniah, di mana integriti dan sebagainya. Jadi ada ke permainan yang kita nak, kebanyakan yang dibahaskan lah. Sebenarnya apabila beberapa hari ini saya membaca research ataupun penulisan yang berkaitan dengan online game banding dengan permainan fizikal, dia ada, kita dapat lihat ada pro and con. Tetapi di manakah yang kita nak katakan online game dia membunuh ataupun killing human value? Contohnya, kita tengok di sini. Ni saya kebetulan tadi sambil-sambil tengok slide, saya terjumpa benda ni. Sebenarnya saya nak search siapa ni antara pemain online yang dipuja-puja oleh remaja sekarang, apa yang dia buat? Kebetulan salah seorang ni dia memang walaupun dia adalah pemain online e-sport yang hebat dan dia juga merupakan YouTuber. Apabila saya tengok record dia masa main game, saya terkejut. Mula saya nak nampaklah perkataan ni, tapi nak sebut macam tidak berapa sesuai. Tapi apabila saya tanya anak remaja saya, anak-anak saya remaja lagi, apa maksud perkataan ni? Bayangkan anak yang baru umur 7 tahun, dia tahu nak sebut apa itu huruf yang saya bulatkan. Jadi adakah itu yang dikatakan kenapa saya katakan saya berpendapat online game ni killing lah human value ni. Sebab perkataan yang dibawa walaupun tidak disebut dengan tulisan tu, dia berkomunikasi melalui tulisan. Dan saya tengok salah satu tu memang secara verbal lah, sebab kan online game boleh juga bukan secara verbal. Dia memang sebutlah perkataan itu. Jadi bagi saya, inilah antara yang rupanya perkataan yang kita jumpa, yang kita tak tahu. Inilah maksudnya. Ini nampaknya dengan ayat-ayat yang digunakan, dengan cara berkomunikasi yang digunakan dalam online game ni, macam menjatuhkanlah nilai-nilai yang sepatutnya ada pada diri pemain tu. Saya rasa kalau kita bermain dalam fizikal, tiadalah perkataan pelik-pelik yang kita gunakan, sebab apabila melakukan aktiviti fizikal, kita lebih pada bertoleransi, berkomunikasi dengan elok. Sebab di antaranya ada orang lain, kalau apabila kita mengeluarkan kata-kata yang tidak berapa indah didengar, rakan lain akan betul. Itu yang anggapan saya lah. Okey,
dalam masa yang sama, sebenarnya saya apabila dapat jemputan untuk buat sharing, saya jugalah sebenarnya ada buat sedikit soal selidik sebenarnya, nak kata kajian pun taklah kajian kan. Soal selidik dalam 10 soalan pada semua guru pelatih saya. Tapi tak semualah, maksudnya tak semua jawab, tapi boleh kata half lah guru pelatih jawab. Jadi antara soalan yang saya tanya, anda bercenderungan untuk melakukan aktiviti fizikal atau pemain atas talian. Dia boleh kata kecenderungan untuk melakukan aktiviti fizikal adalah lebih tinggi berbanding dengan permainan atas talian. Mungkin mereka ni adalah guru pelatih dan dia dah mempunyai kesedaran aktiviti fizikal adalah penting untuk menjadikan dia orang sebagai seorang guru. Okay, next. Melakukan aktiviti fizikal dapat meningkatkan keyakinan saya di kalangan ramai. Yang ni ada soalan yang saya bandingkan. Sama ada aktiviti fizikal dan dengan permainan online, mana satu yang dapat meningkatkan keyakinan mereka. Jadi seramai 402 orang yang bersetuju bahawa melakukan aktiviti fizikal dapat meningkatkan keyakinan banding dengan online game. Okay, next. Okay, antara permainan, ini soalan yang saya tak kemukakan semua soalan lah. Saya kemukakan sebahagian. Antara permainan dalam talian dan aktiviti fizikal, manakah yang dapat membina nilai kemanusiaan dalam diri sendiri? Jadi, majoriti menjawab, iaitu 407 orang yang menjawab permainan dalam aktiviti fizikal dapat membina nilai kemanusiaan dalam diri sendiri berbanding dengan permainan atas talian. Okay, next. Inilah soalan bonus lah, macam lebih kurang tajuk sharing hari ni. Online games killing human value. Adakah anda setuju dengan kenyataan ini? Okay, kalau dari sini kita tak nampaklah perbezaan yang sangat ketara. Tapi boleh kata 253 pelajar saya setuju, manakala 166 lagi tidak bersetuju. Dan apabila saya bandingkan balik, correlation apabila pelajar yang tidak setuju bahawa online game dia nak kata killing tu, apa yang kita translate membunuh pun macam kurang sesuai lah, dia macam mengurangkan human value ni, adalah 166 pelajar ni adalah antara yang kalau kita tengok kekerapan dia membuat dan aktiviti fizikal berbanding dengan permainan online. Jadi dia lebih banyak menghabiskan masa dia membuat melaksanakan bermain permainan online berbandingkan permainan online ni lah. That's why golongan ni dia bersetuju, dia tidak bersetuju bahawa online game killing human value. Sebab bagi dia, that's why dia masih main benda online dan dia anggap benda tu tiada masalah. Okay, next. Terima kasih. Balik ke tadi. Tapi ada sikit lah. Kalau kita nak kata, yang ni yang mungkin sekejap lagi ada rakan-rakan akan tanya lah kan. Okey, contohnya. Sebab sebenarnya selalunya kita akan berdebat lah. Kadang-kadang benda ni sebenarnya menjadi perdebatan apabila bagi peminat yang menjalankan aktiviti fizikal dan peminat online game. Mana yang lebih bagus?
Tetapi kalau mengikutkan kajian-kajian yang telah dilakukan dan dalam artikel yang saya baca, antara faedah aktiviti fizikal tu selain dia memupuk kerja berpasukan, iaitu antara nilai-nilai kemanusiaan kita lah, berkomunikasi, dan dia juga ada sifat empati. Kalau dari segi kesihatan dan kecergasan, senaman yang kerap menggalakkan kesihatan fizikal, kesejahteraan mental dan keseluruhan. Lepas tu, selain itu, aktiviti fizikal ini dapat mencapai matlamat kecergasan memerlukan disiplin, konsisten dan ketekunan. Tetapi sebenarnya permainan tu kadang-kadang kita jadi apabila saya terbaca artikel tentang kepentingan aktiviti fizikal berbanding permainan online, saya pun jadi confused sekejap. Tapi apabila itu terus membaca dan terus membaca, jadi ini antaralah yang saya dapat. Sebenarnya sukan online juga, permainan online juga mempunyai kebaikan. Iaitu macam yang tadi saya ceritalah. Tetapi kebaikan dia untuk mereka meningkatkan kemahiran kognitif melalui komuniti maya. Kelemahannya pula, kalau mengikut kajian yang dikeluarkan oleh Harvard Health, permainan online ni yang berlebihan boleh menyebabkan gaya hidup sedentari, iaitu gaya hidup yang tidak aktif fizikal dan menyumbang ke masalah kesihatan. Sedentari itu adalah maksudnya pergerakannya hanya duduk dan baring sahaja. Sebab yang itulah kita dapat lihat pada yang kita nampak lah secara nak kata macam mana, mata kasar, di mana apa yang pemain online ni lakukan. Dia cuma gerakkan jari sambil duduk sandak kat kerusi gaming dia, baring. Itulah berbeza dengan aktiviti fizikal yang kita kena gunakan seluruh tenaga dan bahagian-bahagian fizikal kita lah. Okay, lepas tu, antara nilai-nilai yang kita tengok yang tidak bagus pada online gamers ni adalah di mana mereka terpaksa menghabiskan berjam-jam bermain permainan yang boleh mengurangkan interaksi sosial secara bersemuka. Sebab dia lebih fokus tumpu bila macam mana dia nak menang game tu. Itu yang dia terperuk bermain game mengejar kejayaan, dan tapi dia tidak berinteraksi dengan orang di sekeliling. Itu kata nilai-nilai untuk kekeluargaan dah tiada di situ. Satu lagi, apabila seseorang yang bermain online game terlalu bergantung pada permainan, ia akan mungkin menghalang tanggungjawab dunia sebenar dan pertumbuhan peribadi. Ada sebenarnya jadi yang ni yang dikatakan escapism. Sebab dia cuba lari dari dunia sebenar sebab main game je. Dan ada juga antara anak-anak rakan saya yang dia berhenti belajar. Apabila dapat tawaran belajar, semata-mata mengejar hadiah yang agak lumayan yang ditawarkan dalam online game ataupun e-sport. Padahal e-sport tu bukan, bagi saya, bukan selama-lamanya dia akan bermain. Tetapi dia sanggup tinggalkan akademik yang akan membantunya mendapat kejayaan bagus, tapi semata mengejar kejayaan yang kata intermediate.
yang dia nampak akan membawa pulangan yang lumayan. Sebenarnya kalau kita tengok, tadi saya ada tunjuk semua top 10 e-games ataupun online games yang kita tengok tadi 10 top 10. Kalau kita tengok top 10 online games kat sini, lebih pada apabila saya review satu-satu games ni, lebih pada game perang sebenarnya. Fighter, macam mana nak jadi fighter. Kalau kita tengok apabila boleh kata semua game yang dibuat adalah macam seolah-olah mendidik pemain ni untuk jadi fighter, dan dia telah berubah menjadi sikap yang panas baran sebab dia susun strategi macam mana nak jadikan diri sendiri sebagai fighter dalam game itu. Sebab dia kebanyakannya adalah game dari arena pertempuran. Contohnya dia menjadi penembak pertama, penembak tunggal. Itu yang dalam kebanyakan game yang ditawarkan lah, termasuk e-sport yang dipertandingkan kat SEA Games dan sebagainya. Dan antara kajian yang saya jumpa, ada pemain popular Chinese League of Legends, iaitu Jian Zihao. Dia menjelaskan bahawa dia telah bergelut secara kronik dengan masalah bahu dan punggung bawah akibat dipaksa duduk selama 7 jam atau lebih sehari untuk berlatih. Yalah, sebab nak menang bukan senang lah. Dia sama juga dengan aktiviti fizikal, kena berlatih. Tapi untuk permainan online dia hanya duduk, kan. Dia itu menyebabkan dia mempunyai masalah bahu dan punggung bawah. Pemain lain seperti bekas pemain Cloud9, Hai, Dulam telah pun bersara kerana masalah bahu dan penggengan tangan. Jadi ini kalau menurut bacaan saya tu, ramai yang pemain ni yang bermasalah kesihatan, iaitu antara tangan dan body lah, tulang belakang sebab akibat duduk terlalu lama. Lepas tu ada kes lain juga yang mencatatkan kecanduan mental terbukti membawa bencana. Bekas pemain League of Legends Korea, Hugh Won-seok, didiagnos menghidap gangguan obsesif kompulsif pada tahun 2018, di mana negara dia juga yang mempopularkan e-games ni lah kan. Dia tidak boleh bermain dah, melainkan persediaannya disusun dengan sempurna. Apabila sebab dia dah terlalu fokus kat game tu, dia dah jadi depression dan sebagainya. Jadi kadang-kadang apabila dengan game perang ni, dia menjadikan seseorang tu agresif dan tidak dapat mengawal diri, itu yang jadinya keruntuhan nilai-nilai. Tu apabila seseorang ni ada terlalu lama, macam satu hari dia duduk dalam game tu berperang, dan apabila dia kembali ke dunia realiti, dia menganggap dia terbawa-bawa. Dia sebagai sharpshooter, the first shooter dan sebagainya. Itu yang kita nampak banyak keruntuhan nilai-nilai lah pada hari ini. Itu bagi pendapat saya lah melalui bacaan-bacaan. Jadi setakat itulah perkongsian saya pada hari ini, dan sebab saya pun apabila saya dapati tajuk ni amat menarik, saya rasa macam saya akan teruskan membuat research tentang tajuk ni. Nanti boleh apabila saya dapat betul dia punya rumusan, nanti saya boleh share. Okay, thank you. Okay, saya serah kembali ke Puan Awaida. Terima kasih Puan Adibah di atas sesi perkongsian yang bagi saya sangat-sangat menarik. Saya rasa penonton pun bersetuju benda yang sama lah. Kata topik yang rare lah kan. Jarang kita nak dengar orang share tentang online game versus physical game. Di sini ada beberapa soalan lah yang saya sempat capture lah daripada penonton. Okay, yang pertama daripada Cikgu Khadijah. Dia bertanya, soalannya adalah berbunyi begini.
tarikan online game lebih tinggi dari aktiviti fizikal apabila anak-anak berada di rumah. Bagaimana untuk mencegah ketagihan online game ini? Soalan pertama, Puan Adibah. Alright, terima kasih pada Puan Khadijah Alright, Ya, Cikgu Khadijah. Cikgu Khadijah. Hmm. Memang betul. Tak dinafikan dengan dunia digital ni, dengan anak-anak kita dibekalkan dengan gadget yang mudah boleh bawa sambil berjalan tu, dia lebih terpengaruh sebab benda tu mudah dan itu adalah zaman anak-anak kita. Jadi kalau kita sebagai ibu bapa, maksudnya kita lah kena kontrol. Kalau ikutkan kita kena kontrol, di mana tadi kita tengok piramid perkembangan kanak-kanak, apa aktiviti fizikal kanak-kanak. Di mana online game adalah di paling sikit, ada di puncak. Jadi mungkin kita boleh kontrol seminggu kita bagi 2 jam hujung minggu untuk dia main, bersungguh dia main. Kita tak kacau dia. Hari lain mungkin 3 kali seminggu, utamanya sekarang musim cuti, cikgu boleh dah buat anak-anak membuat aktiviti fizikal yang lebih menarik lah. Kalau kita paksa dia jogging pun boring juga kan. Macam kita bawa dia ke theme park, pergi water park ke, dia akan lebih seronok lah. Sebab maksudnya kita mendorongkan anak-anak kita yang ke arah aktiviti fizikal bandingkan online game tu. Kita perlu kawal lah. Okey, terima kasih Puan Adibah. Soalan yang kedua, ada Cikgu Hidayah ni tanya, mungkin Puan Adibah boleh memberi pendapat lah. Boleh ke cadangkan permainan online yang sesuai lah untuk kanak-kanak pendidikan khas? Untuk kanak-kanak pendidikan khas, saya rasa yang tu saya perlu bantuan Puan Rawaidah kot. Sebab Puan Rawaidah lebih rapatlah dengan pengalaman dengan anak-anak pendidikan khas. Tapi saya ada anak juga PPKI. Sekarang saya tengah try lah bagi dia main Minecraft tu. Kot Puan Rawaidah boleh bantu saya yang tu? Saya pun tak adalah pakar mana, tapi kalau untuk murid berkeperluan pendidikan khas ataupun kanak-kanak pendidikan khas ni, sebab term tu terlampau umum, seperti yang kita tahu pendidikan khas ni ada pelbagai kategori, ketidakupayaan penglihatan, masalah pembelajaran, pendengaran. Jadi sebelum ataupun mungkin kita nak share tentang digital online game ni dengan mereka, kita kena tahu juga orang kata ciri-ciri mereka lah, sebab tak semua game tu boleh dimain secara umum ataupun sesuai untuk murid kita lah. Dia banyak faktor sebenarnya bila sebut pasal game dengan pendidikan khas ni. Contohnya ada game yang mungkin merangsang daya pemikiran murid kan. Ada game yang orang kata melatih murid untuk dari segi apa. Kita sebab tu nak kata nak bagi cadangan permainan tertentu ni dia terlampau umum. Kita kena tengok spesifik. Kan. Mungkin nanti topik lain di masa akan datang mungkin boleh dikongsikan. Betul tak Puan Adibah? Betul-betul. Itulah Ah, kata memang mungkin yang tu yang tadi Puan Hidayah tanya tu lebih sesuai apabila macam Puan Rabai dah kata ikut tengok apa keperluan kategori. Hmm. kategori keperluan dan mungkin yang tu lebih pada gamifikasi kot yang cikgu dia yang ikut keperluan khas dia yang buat untuk student tu. Betul. Dan soalan terakhir lah sebelum kita akhiri sesi petang ni adalah setelah mendengar penilaian Puan Adibah tadi berkaitan online game versus aktiviti fizikal, pada pendapat Puan Adibah sendirilah, okay, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat sekarang ni, kalau permainan yang melibatkan dua gabungan, contoh macam VR game, kan VR game, maksudnya kalau kita main VR game, mata kita tutup kan dengan VR game tu, dibayangi oleh alam digital, tetapi badan kita bergerak ikut movement sebab ada VR game yang memerlukan pergerakan kan. Cuma biasanya dia setempat lah. Dia mungkin ke kiri ke kanan melompat, berlari sebagai berguling tapi mungkin dalam skop tempat tertentu yang kecil tu. Jadi adakah ia lebih orang kata lebih bermanfaat sedikitlah berbanding game yang duduk saja di hadapan laptop? Silakan Puan. Okey, terima kasih atas soalan. VR game tu memang saya nampak jugalah yang tutup tu kan.
Yang setengah tu dengan sepak bola dan sebagainya lah, dengan yang lawan pedang tu pun ada. Kalau ikutkan memang dia lebih bagus lah banding dengan online game yang duduk saja tu, yang hanya menggerakkan jari-jari tu. Tapi maksudnya dia lebih bagus dari segi dia ada melakukan aktiviti fizikal. Maksudnya ada program fizikal bahagian lain. Tetapi kalau bandingkan, tetap saya menganggap aktiviti fizikal di luaran tu lagi bagus, di mana yang tu dia dapat bersosial. Apabila bersosial dengan orang lain di sekeliling, jadi nilai-nilai lain dapat dipupuk lah. Macam tu. Terima kasih Puan Adibah di atas pendapat tadi, dan terima kasih sekali lagi lah di atas perkongsian yang sangat bermakna pada kita semua petang ini. Untuk makluman semua, link kehadiran telah pun dikongsikan oleh urus setia di ruangan komen. Jadi bolehlah isi sebelum ianya ditutup. Dengan ini berakhirlah sesi CDL kluster IPG untuk pada petang ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam siri seterusnya di masa akan datang. Terima kasih Puan Adibah dan jumpa lagi semua. Bye-bye. Terima kasih Puan Raweda dan semua.